Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah seperti selalunya juga hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, menarik dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita ini bersama dengan dua tetamu. Seorang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ialah mengundi untuk integriti. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Tan Sri Dr. Abdul Aziz Rahman yang merupakan Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia ataupun Mubarak. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun gembira sebenarnya dapat berjumpa semula dengan Tan Sri. Lama juga kita tak berjumpa. Betul. Dan seorang lagi tetamu, seperti yang saya katakan, kita akan hubungi melalui kemudahan Zoom, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, iaitu Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti di Pusat Pengajian Kerajaan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Salam Datuk. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita nak dapat gambaran sikit daripada Prof lah tentang kita tahulah sekarang ini Kedah antara negeri yang akan terlibat dalam pilihan raya negeri pada 12 hari bulan nanti. Jadi bagaimana situasi dan juga suasana terutamanya dalam proses berkempen yang sedang berlangsung ketika ini Prof? Saya tengok walaupun mungkin ada lebih kurang seminggu lagi sebelum PRN diadakan, namun kita dapati kempen-kempen secara besar-besaran telah pun bermula. Namun kempen-kempen sebegini belum lagi terasa, cuma mungkin kita lihat nama-nama besar sudah mula menunjukkan diri masing-masing. Ya, semalam kita dapati Menteri Besar Kedah juga dengan Presiden PAS turun untuk sama-sama berkempen di Darul Aman Jitra, dan juga kita lihat poster-poster Menteri Besar Kedah juga terpampang di mana-mana di kawasan-kawasan sekitar di sini. Jadi saya melihat walaupun dari segi bendera dan juga poster-poster itu banyak bertaburan di merata tempat, namun dari segi pendekatan ceramah besar-besaran itu belum lagi nampak. Jadi mungkin ini masih di peringkat awal lagi. Mungkin apabila tinggal beberapa hari lagi, mungkin masa itulah kita mungkin dapat suasana itu akan menjadi lebih meriah antara parti-parti yang bertanding. Okey, menarik apa yang Prof sebut dan memang itu sesuatu yang dijangkakan setiap kali menjelangnya, bukan saja PRN di peringkat negeri tetapi pilihan umum pun begitulah situasi dan suasananya. Oh ya, saya ingatkan juga kepada penonton-penonton yang mungkin sudah mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, seperti biasalah kami juga memberi peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-26040155. Itu dia jelas tertera sekarang ini, 03-26940155. Dua talian kami sediakan kepada anda. Baiklah, mungkin menarik kalau saya mulakan dululah bersama dengan tetamu yang berada bersama saya di studio yang berbahagia Tan Sri Dr. Abdul Aziz. Barangkali kalau kita dengar semula tentang apa yang diumumkan oleh Tan Sri oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam Majlis Peluncuran Ekonomi Madani memperkasa rakyat, ialah berkaitan dengan isu rasuah itu sendiri. Dan apa yang menarik ialah ketika ini matlamat kita sebenarnya seperti apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah untuk berada pada tangga 25 teratas dunia dalam indeks persepsi rasuah ataupun CPI. Jadi ini sesuatu yang cukup hebat dan menarik. Dan kita tahu ianya bukan satu laluan mudah sebenarnya. Dan kita pun tahu bahawa Yang Amat Berhormat juga mengumumkan tentang perlunya melakukan tata kelola yang berbeza dalam menghadapi situasi ini. Tapi mungkin Tan Sri melihat apakah ini boleh dicapai sebenarnya dalam masa 10 tahun seperti apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya merasakan perkara ini sudah pun berakar umbi di dalam struktur
masyarakat kita. Tak kisahlah dari segi bidang politik ke, korporat ke, dan juga bidang kaki tangan kerajaan. So untuk merombak semua itu memerlukan paradigma baru berasaskan nilai-nilai. Kalau orang Islamnya berasaskan nilai-nilai Islam, yang tentunya menuntut patanah, amanah dan sebagainya. Tetapi kerana wujudnya keadaan yang sebegitu rupa, badan anti rasuah dan sebagainya, perlu polis dan sebagainya, dan korporat juga perlu betul-betul menanamkan nilai-nilai itu dibawa pada peringkat, saya rasa peringkat prasekolah sehingga ke atas peringkat universiti, mesti juga rukun negara. Dia memerlukan embedding, menanam semula nilai dan takut untuk berbuat demikian. Sungguh pun banyak tata kelola kita wujudkan integriti dan sebagainya, tetapi tak meresap. Dari segi perbuatan-perbuatannya, action tu does not reflect dari segi nilai yang ditanam. Jadi saya mesti it is a failure. Dia perlu sangat wujudkan satu kurikulum. Kurikulum yang menuntut pelajar-pelajar kita daripada bangku sekolah, dan kurikulum ini dimasukkan juga dalam sistem pembelajaran peringkat universiti dan sebagainya, dan peringkat tarbiyah urus kerajaan sekalipun. Dibuatkan selalu. Jangan kita buat lepas tu kita lupa. Mesti ulang-ulangkan supaya ia sentiasa mantap, sentiasa berpaksi di dada. Okey, kita sebelum saya dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Ahmad Martada, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Tan Sri sendirilah. Kita bercakap tentang mengundi untuk integriti, dan istilah integriti itu sendiri merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan sebelum ini pun ianya sering disebut, sering diulang. Tetapi sejauh manakah bila kita bercakap menanamkan kekuatan integriti dalam diri ahli-ahli politik terutamanya yang mungkin akan terlibat dalam pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri yang akan berlangsung 12 hari bulan nanti. Apakah yang kita mahukan kepada ahli-ahli politik itu? Apa yang bila kita sentuh tentang integriti itu sendiri, apa yang harus ada sebenarnya? Saya merasakan topik ini amat luas tau. Mengundi untuk integriti. Maksudnya orang yang nak mengundi nanti terpaksa mencari orang yang berintegriti. So model integriti itu adalah ketelusan, amanah, patanah tadi, di mana ianya tidak akan mengambil, bukan hak. Dia akan membuat segala perbuatannya dari segi daripada manifesto dia, dan tata urus yang terbaik, tata kelola yang terbaik, mengikut saluran-saluran yang terbaik, dan juga mengikut garis panduan yang telah dibuat. Kerajaan dah banyak buat dokumentasi kita dari segi integriti sebagainya banyak. Tetapi macam mana ia dilakukan? Dan lepas tu orang yang menjaga supaya berlakunya integriti ini, banyak juga badan dia. Ada macam mana pengawasan itu dibuat. So it is a control, it is a system of control kepada dah wujud tetapi tidak kadang-kadang dijalankan. Macam ada yang terpaksa memesong dari segi tarbiyah urus, tetapi kadang-kadang tindakannya terlewat, lambat, terbiar. Jadi ianya bertindak-tindan. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah lah sebenarnya. Dan apa sekali dari segi politiknya, pentadbirannya, semuanya benda ini berlaku. Kalau kita tengok dari segi apa yang dalam media, siapa yang kena terkait dengan perkara ini? Kadang-kadang sampai ke peringkat pegawai-pegawai rendah yang gaji 4,000 dapat menggunakan kereta yang mewah bermilion-milion. Takkan benda itu tak terasa kalau sekiranya data dia ke siapa-siapa mengawasi kedudukan itu. Itu maksud saya. Okey, barangkali Prof. Dr. Ahmad Martada juga ada pandangan yang tersendiri bila kita bercakap tentang mengundi untuk integriti itu. Ini sesuatu yang penting lah. Persoalan yang sama juga lah yang saya lontarkan sebelum ini kepada Tan Sri. Pandangan Prof sendiri, apakah ianya sesuatu yang mudah sebenarnya untuk kesan, ataupun sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan bila kita sebut integriti, terutamanya di kalangan, kalau kita bercakap mengundi, pastinya lah di kalangan ahli-ahli politik. Tetapi yang menjadi masalahnya, bagaimana kita sebagai pengundi nak memilih calon-calon yang kita anggap ada integriti itu sendiri. Prof.
Menarik seperti mana yang disebut oleh Tan Sri tadi. Saya memang bersetuju benarlah apa yang disebut oleh Tan Sri. Saya melihat ada dua perspektif dalam mengundi untuk integriti. Yang pertama dari segi pengundi itu sendiri. Kerana kalau kita lihat, kita nak supaya pengundi kita juga berintegriti. Supaya mereka ini dalam membuat pemilihan, mestilah membuat pemilihan secara bijaksana. Maknanya mereka ini tidak boleh dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti rasuah dan sebagainya, supaya apabila mereka membuat keputusan itu adalah hasil daripada penilaian mereka yang rasional. Jadi itu bagi saya perlu ada dalam perspektif pengundi, supaya kita dalam bergerak ke arah menjadi sebuah negara maju, kita juga mesti mempunyai pengundi yang berfikiran jauh ke hadapan, pengundi yang boleh memikirkan sesuatu yang baik untuk bukan sahaja dirinya, bukan sahaja keluarga dia, bahkan juga untuk masyarakat dan negara. Jadi kita mahukan itu yang perlu ada dalam jiwa setiap pengundi, supaya kita tidak mahu dengar kadang-kala ada pengundi yang mudah dipengaruhi. Hanya mendengar maklumat-maklumat yang diviralkan di dalam internet, sosial media, maka mereka akan percaya bulat-bulat dan membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat yang tidak tentu kesahihannya. Jadi itu kita tidak hendak. Pengundi yang berintegriti mestilah pengundi yang menggunakan akal pemikiran mereka untuk menilai sesuatu maklumat yang diterima dan mengambil keputusan berdasarkan maklumat-maklumat. Jadi ini penting bagi memastikan proses pengundian itu nanti berjalan dengan lancar dan hasil pengundian juga akan memberi makna kebaikan kepada masyarakat keseluruhan. Itu yang pertama. Perspektif yang kedua pula, kita bercakap apabila mengundi dengan integriti, ini mestilah calon-calon yang bertanding. Hendak supaya calon-calon yang bertanding itu mempunyai integriti. Kita sering dipaparkan bagaimana isu-isu, terutama yang berkaitan dengan 3R ni, seringkali dimainkan oleh calon-calon yang bertanding. Bagi saya, kita perlu mempunyai kematangan berpolitik pada ketika ini seperti mana yang wujud di negara-negara maju. Isu-isu yang berkaitan dengan sensitiviti kaum, sensitiviti agama, sensitiviti institusi diraja perlulah dielakkan. Kerana ini akan menimbulkan konflik dan ketidakstabilan bukan sahaja dari segi politik, bahkan juga dari segi ekonomi. Masyarakat luar melihat isu ini kerana jika sekiranya ketidakstabilan politik ianya akan menimbulkan keadaan di mana ketakutan di kalangan pelabur-pelabur asing menyebabkan mereka enggan untuk datang dan melabur. Jadi bagi saya isu ini perlu diberikan perhatian oleh mana-mana ahli politik yang bertanding. Gunakanlah kesempatan kempen yang telah diberikan ini untuk memaparkan apakah agenda-agenda yang mereka ingin bawakan. Terutama untuk memajukan masyarakat, untuk memajukan kawasan di mana mereka bertanding. Jadi kita hendak supaya janganlah calon-calon yang bertanding ini menggunakan isu-isu yang boleh menimbulkan lagi polemik, boleh menimbulkan konflik di antara sesama bangsa, di antara berbeza agama, berbeza bangsa, dan juga menimbulkan keadaan yang tidak sihat, terutama apabila ia melibatkan institusi diraja. Jadi bagi saya ini dua perspektif yang sangat penting. Yang pertama, integriti individu yang akan mengundi. Yang kedua, integriti calon yang akan bertanding. Supaya masyarakat itu akan boleh mengenali calon yang lebih berintegriti. Mereka akan memilih calon yang benar-benar boleh membawa perubahan di dalam kawasan yang mereka pertandingkan. Jadi kita tak nak juga calon-calon ini yang dipilih nanti hanya mereka ini menggunakan semata-mata dalam kempen. Sedangkan retorika mereka itu tidak akan membawa apa-apa perubahan. Jadi perlulah apa juga isu-isu yang ingin dibawa oleh mana-mana itu mestilah berdasarkan, sandarkan kepada perjuangan yang mereka ingin bawa supaya rakyat yang akan menilai apa juga agenda-agenda yang mereka bawa itu akan boleh menerima agenda tersebut dan percaya bahawa ia akan mampu untuk dilaksanakan selepas mereka memilih. Jadi bagi saya inilah yang perkara penting apabila kita bercakap mengundi dengan integriti, kedua-dua perspektif ini sangat penting.
Okey, menarik apa yang disebut oleh Profesor Dr. Ahmad Murtada. Banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan nanti. Tapi kembali semula kepada Tan Sri. Saya ingin memetik sebenarnya daripada apa yang disebut oleh Prof. Dr. Ahmad tadi, iaitu tentang kematangan berpolitik itu sendiri. Kadang-kadang itu pun satu persoalan yang cukup penting sebenarnya, Tan Sri. Sejauh mana sebenarnya rakyat Malaysia, terutamanya yang mereka yang layak untuk mengundi itu, mempunyai kematangan berpolitik untuk berfikir dengan tenang, dengan jelas bahawa calon yang akan mereka pilih itu merupakan calon yang memang sesuai, calon yang berintegriti. Kerana ramai di antara mereka seperti apa yang Prof sebut tadi, kadang-kadang mereka lebih mengikuti apa yang disiarkan melalui media sosial, khususnya ceramah-ceramah dan sebagainya, komen-komen yang kadang-kadang berat sebelah, dan akhirnya mereka membuat pemilihan mengikut emosi, bukan fikiran yang sewajarnya. Itu soalan yang amat tepat, Datuk. Pasal saya merasakan kecelikan politik, politik literasi amat rendah di negara kita ini. Because proses pembelajaran kita, kurikulum dan co-kurikulum, tidak memberi fokus kepada critical thinking. Ini satu perkara yang amat musak. Kalau kita nakkan orang itu betul-betul matang dari segi membuat keputusan sebagainya, mereka mesti dapat mengimbangkan the pros and cons. Dan ini sepatutnya, kalau wujud perkara-perkara dalam media ini sendiri, boleh ditepis, menentukan mana yang tepat, mana yang tak tepat. Pasal thinking proses tu wujud. Dan itu perlu dibuat. Kurikulum, co-kurikulum mesti mengadakan proses ni nak menegur. Misal kata, kalau pergi sekolah, peringkat universiti, cikgu dan profesor bersama dengan student tu gap amat besar. Jadi macam budak sekolah lagi pergi ke universiti. But you must be critical in your thinking, menganalisa satu-satu perkara untuk membuat keputusan. Keputusan mungkin berbeza. Ini tidak menjadi soalan. Cara kita nak menyampaikan kepada keputusan itu yang penting. Jadi kalau kita sekarang ni tengok 18 tahun kita dah rendahkan. The level of thinking, maturity grup itu kurang. You are talking about sekarang ni, Datuk, daripada total di negeri-negeri yang 6 ni, 9.7 juta, 50.4% adalah mereka di kalangan 18 tahun ke 39 tahun. Dan yang 18 ke 29 tahun merupakan jumlah 2.5 juta. Are they politically matured? Itu saya persoalkan. Dan saya berpendapat kurang. Jadi itu perlu kita canaikan semula bagaimana untuk menentukan mereka ini benar-benar bertanggungjawab dalam membuat keputusan berasaskan analisis yang benar-benar tepat. Tanpa ada gangguan-gangguan sikit je cerita. Dia akan tanya, mak hari ni nak undi siapa? Jadi ataupun dia tanya kawan-kawan dia nak undi siapa? Dia don't have this, dia tidak membuat keputusan yang sendiri. Dia tak boleh. Mesti lagi kurang ke arah itu. Jadi proses pembelajaran kita kena tengok kurikulum dan co-kurikulumnya untuk membentuk individu yang bukan saja berintegriti, mempunyai pandangan yang tepat di dalam membuat pemilihan. Betul. Okey, kita akan berehat sebentar lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekretari dan dua ahli panel. Okey, ini saya punya soalan yang pertama. Saya tengok dalam pilihan raya ni ada manifesto PN dan PS. Dulu saya tengok apabila manifesto ni banyak, contohnya orang ada buat sampai 20-30% lebih, tetapi kita mahu sudah kita nak kata mengundi integriti. Jadi diorang mesti pastikan diorang buat apa yang dikata di kota. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kehadiran sidang parlimen. Sidang DUN. Apabila kita tengok kadang-kadang DUN tu kebanyakan ahli dewan tu tak hadir. Jadi macam mana kita nak mengundi untuk mengisi kepada ahli adun-adun? Itu yang kedua. Yang ketiga ni mengenai kelakuan. Kelakuan ni kita tengok banyakkan diorang saling cakap-mencakap antara saling ngata antara adun-adun ni. Jadi seolah-olah kita mengajar orang-orang di luar ni berkelakuan seperti mereka, iaitu
perlakuan tidak profesional lah. Okey. Itu yang ketiga. Iaitu pendidikan lah. Kita buat satu etika profesional. Ini pendidikan seperti di universiti ya. Supaya apabila beliau di keluar universiti ni ya, dia akan bersikap profesional. Dia ada etika. Minta alipin ulah adalah ni. Terima kasih wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi kepada anda yang mungkin juga sedang mengikuti program ini, anda juga gunakanlah kesempatan ini. Barangkali kerana saya percaya anda juga pastinya ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu kita berkaitan dengan topik yang saya kira cukup penting dan menarik, iaitu mengundi untuk integriti. Baik, kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini, masih lagi bercakap tentang mengundi untuk integriti dan seperti yang saya war-warkan, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Rahman ada bersama saya di studio dan seorang lagi kita hubungi melalui talian Zoom, iaitu Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Sekawi. Ya, saya. Sehat, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Assalamualaikum kepada Tan Sri dan juga Profesor. Ya. Okey, Sekawi malam ni saya nak tanya dua soalan lah yang berkaitan dengan integriti ni kan. Integriti calon apa semua ni kan. Okey, yang pertamanya saya sebagai pengundi lah Sekawi kan. Saya nak pilih pemimpin ni ada macam mana, sebab ada ketua-ketua parti, okey, ataupun pemimpin parti tertentu lah, saya tak mau menggunakan istilah individu lah kan. Yalah. Dia dulu dia berkata sebelum jadi kerajaan dia tak suka ataupun dia tak akan gunakan kuasa jawatan ataupun apa jua yang dia ada untuk menindas lawan ataupun menindas dia punya seteru ke apa dalam berpolitik ataupun dalam PRN atau PRU. So di segi ni integriti itu macam mana? Yang keduanya Sekawi, ada pemimpin parti tertentu dia kata okey, kalau you nak ada ada calon-calon yang datang nak bagi habuan, nak bagi wang apa semua, ambil, tapi jangan undi dia. Jadi adakah itu dikategorikan pemimpin yang berintegriti ataupun macam mana tu Sekawi? Itu saja Sekawi saya nak tanya dengan dua ahli panel ni. Itu saja. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Nanti saya akan dapatkan komen dan juga respon pada Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman. Tapi mungkin juga Prof Dr. Ahmad Martada, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh pemanggil kita setakat ini, saya nak ambil perkara yang disentuh oleh Bahar tadilah tentang calon-calon yang kadang-kadang ialah menawarkan sesuatu lah dalam usaha untuk menarik sokongan daripada pengundi-pengundi, dan ini dipanggil sebagai rasuah secara implisit ataupun tersirat sebenarnya, dan ini juga dikatakan dimainkan sebagai salah satu taktik untuk memenangi hati pengundi. Jadi apakah ini juga sesuatu yang mungkin boleh kita sebut ataupun boleh kita bincangkan sebagai calon-calon yang mungkin boleh dipertikaikan integriti beliau? Memang Prof. bagi saya Ya. plan itu sangat relevan, terutama melihat dalam konteks hari ini. Tapi kalau yang pertama dari segi rasuah yang disebut oleh pemanggil tadi, kalau kita melihat kepada tafsiran rasuah itu, dia melibatkan dua pihak, pemberi dan juga penerima. Ya. Jadi orang yang menerima itu juga dianggap terlibat dalam rasuah, bukan sahaja orang yang memberi. Jadi maknanya dalam konteks ini seseorang individu ataupun pengundi itu, mereka ini perlu lebih bijak dalam tindakan mereka, iaitu kalau ada apa-apa elemen-elemen yang berunsurkan rasuah, maka mereka perlu menolak. Kerana mereka juga boleh terjebak dalam elemen rasuah dan salah laku tadi. Dan bagi saya ini yang disebut juga oleh Tan Sri tadi, saya amat bersetuju. Kerana semuanya ini berpunca daripada pendidikan.
Kalau seseorang itu merasakan bahawa tindakan beliau itu tidak melanggar apa-apa etika ataupun tata kelola, maka dia akan buat walaupun secara dasarnya peraturan dan undang-undang yang sedia ada begitu jelas berkaitan dengan elemen rasuah dan salah laku. Namun ini adalah berkait dengan pendidikan. Mungkin kerana kecelikan politik yang disebut oleh Tan Sri tadi kurang, maka bagi mereka itu tidak mempunyai apa-apa kesalahan. Jadi mereka akan sanggup untuk menerima apa-apa sogokan ataupun apa-apa elemen-elemen berkaitan rasuah semata-mata demi untuk memastikan bahawa hajat mereka itu tercapai, terutama apabila mereka menerima sejumlah wang tertentu untuk mengundi mana-mana calon ataupun mengundi mana-mana parti. Jadi bagi saya elemen rasuah ini adalah sangat berkaitan dengan isu integriti yang saya sebut, iaitu dua. Satu, integriti di kalangan pengundi. Mereka ini perlu bebas daripada amalan-amalan rasuah dan salah laku kerana itu melibatkan integriti mereka. Yang kedua, seperti mana pemanggil yang pertama tadi sebut, kita juga tidak mahu calon-calon ini seolah-olah mereka memaparkan bahawa apa yang mereka nyatakan dan utarakan dan perjuangkan ketika mana berkempen itu merupakan satu norm, iaitu kritik, memburuk-burukkan, mengaib-aibkan calon-calon yang lain merupakan satu perkara biasa. Dan ini menyebabkan mungkin ada di kalangan generasi muda yang melihat perkara ini, maka mereka merasakan itu sesuatu perkara yang boleh dilakukan. Dan apabila mereka mempunyai ruang dan peluang menjadi calon, mereka pun tetap akan melakukan perkara yang sama. Jadi sebab itu, yang disebut oleh Tan Sri tadi, saya sangat bersetuju. Kematangan politik ini penting. Tapi kematangan politik itu datang daripada pendidikan. Dan pendidikan itu seperti mana yang Tan Sri sebut, kita kena mulakan daripada peringkat yang paling bawah sekali. Kerana kalau kita tak tekankan daripada peringkat sekolah rendah, maka anak-anak muda yang apabila capai umur 18 ini, apabila mereka mengundi, mereka pemilihan mereka itu nanti bukan berdasarkan kepada integriti yang kita bincangkan awal tadi, tapi lebih kepada mungkin apabila mereka tidak merasakan bahawa penerimaan wang itu juga sebagai satu elemen rasuah, maka mereka akan membuat tindakan-tindakan yang melanggar peraturan dan undang-undang, dan boleh juga membawa mereka itu ke muka pengadilan kerana membuat ataupun menerima elemen-elemen yang berunsurkan rasuah tanpa mereka memastikan bahawa apa yang mereka buat itu adalah salah dari segi undang-undang. Okey, saya juga nak dapat pandangan Tan Sri berkaitan dengan isu ini lah, Tan Sri, tentang rasuah, terutamanya apabila rasuah itu dilakukan ataupun disebut sebagai secara implisit ataupun tersirat, itu kadang-kadang mengelirukan sebenarnya pandangan Tan Sri. Gini terutama masa pilihan raya, banyak yang disajikan, terutama dari segi manifesto. Dan ini akan diawasi kalau dia menang ataupun kalah. Yang menang, adakah mereka itu menjalankan manifesto yang dibuat itu? Itu dipersoalkan nanti. That's integrity. Maknanya kalau ada persimpangan jauh antara manifesto yang disaji dengan apa yang dilakukan apabila menang, rakyat sendiri yang pengundi tadi, pengundi integriti tadi, yang memilih integriti akan menentukan masa depan dia. Dan kalau ia teruk sangat, then vote of no confidence, kurang percaya. Mana dia pengundi boleh melobi kepada wakil-wakil dia kerana benda terjauh menyempang daripada apa yang diutarakan semasa berkempen dengan apa yang berlaku setelah ia menang. Yang keduanya dari segi sogokan, kalau dipanggil sogokan, pemberian semasa pilihan raya, terutamanya kalau dari segi federal, benda ni dalam bajet lah. This is the budget. Kalau benda tu kita beri juga tanpa dalam bajet, ini akan dipersoalkan duit daripada mana dan apa tujuannya dan sebagainya. Jadi ini boleh ditanya oleh pengundi-pengundi, yang kita diberi ini adakah duit kerajaan atau duit untuk mengundi, memancing undi. Kalau dia bajet, masuk dalam bajet, tunjuklah bajet kita. Jadi kalau yang tidak berlaku begitu, akan dipersoalkan. Jadi saya ingat ada dah yang komplain mengatakan kalau benda itu tak ada dalam bajet, mungkin tindakan akan diambil untuk menyiasatnya. Tapi berwaspadalah anak muda, jangan ambil duit saja tanpa mengira kelakuan itu bersalah atau tidak. Itu dah timbulnya kematangan tadi.
untuk buat pemilihan. Timbul satu juga persoalan yang saya nak dapatkan pandangan Tan Sri. Ini pun dimainkan dengan begitu meluas sekali lah, terutamanya dalam kempen-kempen pilihan raya, terutamanya tentang insentif dan juga inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan sekarang ini. Kebetulan ianya bersamaan pula dengan bulan pilihan raya di 6 negeri itu sendiri. Ada yang menganggap ini sebagai rasuah politik, ada yang menganggap ini rasuah untuk menangi pilihan raya di peringkat negeri, mempengaruhi pengundi-pengundi. Sejauh mana Tan Sri menilai ataupun melihat isu ini? Ini yang nipis dari segi kumpulan mana dia tergolong. Dari segi saya, ini terserahlah kepada yang kalah tadi untuk mengungkit perkara ini, adakah ia berasaskan kepada realitinya, bajet itu, ataupun semata-mata tujuan untuk memancing undi sewaktu pilihan raya. Jadi sebab saya tanya tadi, kalau sekiranya dia macam kata kerajaan pusat untuk mengagihkan ini, mengagihkan itu kepada kerajaan-kerajaan negeri atau kepada pundi-pundi di peringkat negeri, adakah dia itu dibajetkan untuk membuat demikian? Ataupun pasti dia tak boleh menggunakan duit punca kewangan kerajaan tanpa dia wujud dalam bajet. Itu saja. Tapi kalau ada caranya terpulang kepada yang kalah nanti mempersoalkan, sekarang ni dah boleh dah menanya adakah ianya benar-benar dalam bajet, bukan diada-adakan untuk memancing undi sewaktu pilihan raya. Dia kena siasat lah tu. Terserahlah kepada calon-calon ataupun penyokong-penyokong untuk menggali. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Ahmad Muntazar berkaitan dengan isu ini. Barangkali Prof juga ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan isu yang dimainkan dengan begitu hebat sekali, terutamanya oleh parti-parti yang bertanding dalam PRN kali ini, terutamanya di pihak yang dianggap sebagai parti-parti pembangkang itu sendiri. Pandangan Prof. Saya seperti mana yang disebut oleh Tan Sri, kalau kita melihat kepada amalan dalam pentadbiran, apabila kita menyebut berkaitan dengan peruntukan oleh kerajaan, memang ianya memerlukan kepada perbelanjaan yang telah ditetapkan sebelum ini. Perancangan perbelanjaan di dalam bajet itu telah pun dibentangkan dan diluluskan. Dan apa juga perbelanjaan yang ingin dibuat oleh kerajaan mesti berlandaskan kepada peruntukan yang telah diluluskan. Jadi kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan sesuatu perbelanjaan semata-mata kerana ketika pilihan raya itu dibuat, maka kerajaan terus mengeluarkan sesuatu perbelanjaan untuk meraih undi. Bagi saya itu tidak berlaku, kerana setiap perbelanjaan itu memang telah ditetapkan. Jadi apa yang berlaku mungkin perencanaan itu diawalkan ataupun semuanya itu telah ada di dalam bajet-bajet yang telah diluluskan sebelum ini. Cuma mungkin sesuatu tindakan itu dibuat berdasarkan kepada kesesuaian masa. Jadi itu adalah masih tertakluk kepada kuasa budi bicara kerajaan yang ada. Ya, kerana seperti mana yang disebutkan oleh Tan Sri, jika sekiranya perbelanjaan itu telah diluluskan, cuma masa itu hanya yang mungkin kesesuaiannya itu boleh ditentukan oleh mana-mana kerajaan sekalipun. Kerana kita lihat misalnya mungkin ada sesuatu projek pembangunan misalnya yang telah dirancang dan telah diluluskan, namun mungkin kesesuaiannya itu berdasarkan kepada keadaan semasa sepatutnya dibuat pada bulan 10 misalnya, tetapi ia boleh dianjakkan lebih awal jika sekiranya kerajaan merasakan itu lebih sesuai, dan ianya tidak menyalahi apa-apa peruntukan dalam perlembagaan maupun undang-undang. Kerana jika sekiranya mana-mana peruntukan itu telah diluluskan dan telah diluluskan untuk dibelanjakan pada tahun tersebut, maka jika sekiranya ia dibelanjakan pada tahun tersebut, ianya tidak melanggar apa-apa peraturan dalam pentadbiran kerajaan. Jadi bagi saya juga seperti mana yang disebut oleh Tan Sri tadi, jika mana-mana pihak tidak berpuas hati, maka mereka boleh mengemukakan protes selepas sesuatu keputusan itu dibuat di mahkamah, sama ada ianya berunsur rasuah ataupun tidak. Jadi terpulanglah kepada pihak mahkamah menentukan. Dan saya hanya bercakap dari sudut undang-undang dan peraturan yang ada dalam perkeliling kerajaan. Okey, saya juga nak dapat pandangan Tan Sri. Saya tahu Tan Sri berpengalaman sebagai seorang ahli politik, terjun lama dalam bidang politik. Satu soalan yang blunt, direct question lah untuk Tan Sri. Apakah betul bahawa ahli-ahli politik sebenarnya begitu mudah
terdedah kepada perkara-perkara yang mungkin secara sedar atau tidak kepada masalah rasuah ini sebenarnya? Dia bermula sewaktu Tuan Dr. Mahathir lagi jadi Perdana Menteri. Dari kalangan UMNO sampai dia menangis sewaktu dia berbicara dalam ucapan dan sebagainya, politik wang berlaku. Jadi kalau kita berkuasa sebagai menteri besar ke, sebagai menteri dan sebagainya, untuk menentukan ianya terus dapat dilantik ataupun dapat menjadi ketua bahagian ke, MKT ke, Majlis Kerja Tinggi dalam UMNO lah. Jadi dia kena jaga orang-orang yang memberikan undi kepada mereka. Jadi kalau projek-projek itu digunakan untuk diberi kepada penyokong-penyokong tadi, there's already an element of rasuah, tapi tidak secara direct, kerana nak menentukan kedudukannya itu terus dapat dipertahankan. So ini timbulnya politik wang waktu itu. Jadi kalau sekiranya sebelum itu tidak ada waktu itu, kerana orang bertolak-tolak nak jadi ketua bahagian dalam UMNO waktu itu. Yang jadi calon pun bertolak-tolak. And you remember, Datuk, semuanya yang kuat menyokong cikgu-cikgu. Dia ada intelijensia di kampung-kampung. Yang jadi ketua cawangan, yang menjadi setiausaha, kebanyakan guru-guru. Pasal dia mau as an intellectual, dia dibawa orang kampung. Apabila wujudnya projek-projek kecil-kecilan, kelas F dan sebagainya, berasaskan pada projek-projek kampung dan sebagainya, mereka dapat, kerana ada sokongan daripada wakil rakyat dan sebagainya, bermulalah pertukaran corak, landscape politik berubah. Yang cikgu-cikgu ni tadi tak ada di projek, tak boleh dah menjaga cawangan-cawangan untuk menentukan kedudukan dia. Yang dapat projek-projek ini secara kecil, A, B, C, D, tak kira E ataupun apa sekali kelas, dia punya kontraktor dapat meningkat, menggunakan duit yang dia dapat perniagaan itu sebagai mencari pengaruh untuk menentukan kedudukan dia dalam parti. Dan ketua bahagian, kalau dia jadi menteri atau sebagainya, menggunakan kuasa juga untuk menentukan secara kronism ni, elemen kronism wujud bagi mempertahankan kedudukan dalam hierarki politik satu-satu parti. Jadi kalau itu masih lagi tidak dapat diawasi, akan berterusanlah perkara-perkara yang tidak kita ingini itu. Jadi saya merasakan dengan wujudnya kekuatan daripada anti rasuah, integriti dan sebagainya, merupakan satu landscape baru untuk mengubah apa yang berlaku beberapa dekad dulu. That's why when I mention just now, merombak kembali nilai-nilai yang bermula daripada kurikulum sekolah sampai ke atas, takutnya mereka kepada pelanggaran-pelanggaran etik, amanah dan patanah tadi. Saya juga nak dapatkan pandangan Prof dan juga pandangan daripada Tan Sri lah. Tapi saya mulakan dulu dengan Tan Sri. Ini juga satu isu ataupun satu perkara yang juga dimainkan dengan begitu meluas sekali. Dan saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri, bahawa he will go all out sebenarnya untuk menentang ataupun menghapuskan amalan-amalan rasuah ini, terutamanya dalam pentadbiran negara. Tetapi ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa as long as you are in the same party, parti pemerintah lah, kita ambil sebagai satu contoh, mungkin walaupun you terlibat dalam rasuah, tetapi you ada pelindung sebenarnya yang mungkin tidak akan menarik ataupun membawa anda kepada pendakwaan dan sebagainya. How far is true sebenarnya, Tan? Kita kena wait and see lah. Adakah mereka yang memegang kuasa di dalam kerajaan sekarang ini terpalit dalam keadaan-keadaan yang disebutkan tadi, rasuah dan sebagainya, adakah mereka terus dapat dilindung dalam perkataan lindung tadi, ataupun mereka dari segi kesnya terus berjalan? Itu akan ditanya oleh orang ramai, pengundi-pengundi dan juga negara. Bukan saja di sini, tapi seluruh dunia memati kita. Dan kalau itu berlaku, the index of persepsi luar tadi akan mengakibatkan kita tidak akan mencapai tahap yang dicita-citakan 25 ke berapa sekalipun, dan ini akan mengurangkan pelabur-pelabur ke sini. We are not the destinasi kalau ini berlaku. So kita memang bimbang. Kita sekarang nak menarik banyak pelabur-pelabur asing ke sini, FDI dan sebagainya. Dia meninjau dari segi indeks rasuah dan sebagainya, dan juga SDG sekarang ni, Sustainable Development Goal, ESG, semuanya merupakan indeks-indeks yang digunakan oleh pelabur-pelabur potensial ni
untuk datang ke negara kita. Untuk menetapkan negara kita di tahap mana. Kalau kita teruk sangat dari segi rasuah, dia would come. Benda macam ni kena merupakan satu, bukan kita menentukan, negara luar menentukan, pelabur-pelabur menentukan. Kita tidak mahu tersisih daripada destinasi mereka. Okey, cuba kita dapatkan pandangan atas isu yang sama daripada Profesor Dr. Ahmad Martada. Ini pun sesuatu yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius juga oleh semua pihak, termasuklah kerajaan sendiri. Kenyataan tegas yang dilontarkan ataupun yang disuarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dr. Seri Anwar sendiri untuk tidak membenarkan sebarang amalan rasuah dalam pentadbiran negara. Apakah secara peribadi Prof melihat ini bukan mudah sebenarnya untuk dilaksanakan seperti apa yang mungkin diinginkan ataupun dicita-citakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, Prof? Ya, betul Datuk. Memang untuk nak mementeras rasuah ni bukan satu perkara yang mudah, dan kita lihat jiran kita Indonesia mengambil masa yang cukup lama untuk mereka keluar daripada kepompong budaya rasuah sehinggalah menjadikan mereka pada hari ini agak lebih terkehadapan dari segi perentasan rasuah. Dan sebab itu bagi saya yang lebih utama ialah komitmen. Bagi saya itu sangat penting, komitmen kerajaan, terutama ketua kerajaan sendiri iaitu Yang Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa cuba menekankan kepentingan untuk menentang sebarang salah guna kuasa dan juga rasuah. Jadi bagi saya ini penting kerana amalan pembenterasan rasuah ni mesti bermula daripada atas terlebih dahulu sehinggalah ke bawah. Kerana kalau bawah saja kita cuba untuk menghapuskan amalan rasuah tetapi di pihak atasan tidak akan dapat terlaksana seperti mana yang dihajatkan. Jadi sebab itu saya bersetuju memang pentingnya amalan rasuah ini perlu dibenteras dan ianya perlu dimulakan oleh ketua negara. Dan jika sekiranya Perdana Menteri sendiri yang menyatakan komitmen berterusan beliau untuk membenteras rasuah, maka ianya perlulah ikuti oleh semua, terutama menteri-menteri kabinet, ketua-ketua jabatan dan seluruh anggota-anggota dalam kerajaan dan juga anggota-anggota di dalam swasta. Kerana seperti mana yang kita hendak supaya apabila kita bercakap dari segi rasuah, maka ianya mesti melibatkan komitmen daripada semua pihak. Dan kita dapati amalan rasuah ini pada hari ini semakin berkuranganlah jika kita lihat sebelum ini, kerana banyak kes-kes telah dibawa ke mahkamah, telah didakwa dan juga telah dikenakan hukuman. Tidak kira sama ada yang melakukan kesalahan itu terdiri daripada orang-orang kecil, orang-orang sederhana maupun pihak-pihak atasan. Namun walau bagaimanapun bagi saya dalam konteks undang-undang negara kita mestilah berpijak kepada prinsip seseorang itu tidak didapati bersalah sehinggalah ia didapati bersalah. Presumption integrity kan. Jadi maknanya bertitik tolak daripada jika sekiranya kita dapati bahawa kerajaan sentiasa committed untuk mendakwa individu yang terlibat dalam amalan rasuah dibawa dan dakwa di mahkamah, itu terpulanglah kepada mahkamah yang menentukan, kerana itu bukan lagi kuasa bidang eksekutif. Ya, kerana bidang eksekutif seperti mana yang kita tahu yang terletak seperti SPRM, polis mereka ini menyiasat dan mendakwa dan yang menentukan sama ada seseorang itu bersalah atau tidak ialah hakim-hakim di mahkamah. Dan itu adalah konsep separation of power. Jadi bagi saya komitmen untuk mendakwa itu sangat penting. Komitmen untuk membenteras amalan rasuah di dalam negara dengan mendakwa mana-mana pihak, tidak kira sama ada mereka ini mempunyai jawatan tinggi ataupun tidak mempunyai jawatan. Komitmen itu sangat penting dan komitmen itu mestilah dilaksanakan berdasarkan kepada apa yang disebut. Jadi kita hendak juga walk the talk supaya apa juga yang disebut terus dilaksanakan. Dan hari ini kita lihat SPRM pun begitu agresif mendakwa mana-mana pihak, walaupun kita dapati amalan rasuah ini masih lagi berterusan berlaku. Tetapi macam saya katakan pada awal, untuk membenteras amalan rasuah ini bukan sahaja mengambil masa, bahkan memerlukan komitmen daripada semua pihak.
Bila Profesor Dr. Ahmad Martaza sebut tentang SPRM, peranan yang dimainkan oleh SPRM, barangkali Tan Sri, ini pun sesuatu yang menarik jugalah sebenarnya untuk kita sembang-sembang dalam ruang bicara ini. Peranan yang dimainkan oleh SPRM adalah sesuatu yang tak dapat kita nafikan. Kepentingan wujudnya SPRM itu sendiri adalah untuk memerangi salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang apakah SPRM itu perlu dibebaskan sebenarnya dari segi otoriti, dari segi kuasa dan sebagainya, supaya tidak ada pihak-pihak mana yang boleh mempengaruhi tindak tanduk SPRM, termasuklah daripada Perdana Menteri sendiri, supaya mereka betul-betul diberi satu freedom ataupun kebebasan untuk menjalankan tugas dan kuasa SPRM itu. Ada satu ketika dulu ahli parlimen mahukan SPRM dan body semacam itu diletak di bawah parlimen. Dan tidak tertakluk kepada mana-mana executive power di tempat lain. Parlimen ada kenjatan kuasa dia, jatuhkan rasuah, dan dianya bergerak secara tanggungjawab dia kepada parlimen. Direct. Ataupun ada yang mengatakan kepada majlis raja-raja. Saya ingat ini mungkin jauh sikit. Elok ada pentadbiran pengurusannya, parlimen boleh memainkan peranan itu. Jadi ini juga menghindarkan segala tomahan-tomahan yang dibuat oleh banyak pihak berkenaan dengan kadang-kadang SPRM ini tak telus lah begini dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi persepsi itu, saya rasa memang sudah sampai masanya. Kalau kita letakkan badan-badan seperti SPRM ini, third force, di bawah kuasa parlimen. Tentukan jawatan kuasa yang mengandungi semua parti mengawasi kegiatan tata kerja yang dibuat oleh SPRM. Jadi itu merupakan satu cara untuk mengatasi persepsi yang mungkin wujud di kalangan masyarakat. Begitu juga audit negara. Audit negara pun memainkan peranan, tapi kadang-kadang laporan itu sendiri dibawa pada PAC, dan PAC mempunyai kuasa, Public Accounts Committee, untuk menggariskan dan menyemak segala audit-audit, laporan audit. Macam itu cara dia dengan SPRM. Ada juga pandangan, ini pun satu question yang agak blunt, tapi yalah kita nak kongsi bersama dengan penonton Tan Sri. Ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang keputusan-keputusan yang dibuat oleh SPRM itu sendiri dari segi pendakwaan kepada individu-individu tertentu disebabkan oleh tekanan politik. How far benda ini berlaku ataupun persepsi seperti ini boleh wujud sebenarnya? Mungkin ada. Saya tidak mempunyai bukti-buktinya. Apa yang kita dengar di dalam media-media sekarang ini, kemungkinan ada kes-kes yang terkeluar daripada bidang-bidang kuasa yang ditetapkan. Jadi kalau itu berlaku, the public mesti ada keupayaan untuk mempersoalkan. Kalau bawa ke ahli-ahli parlimen, bawa ke parlimen, tempat yang paling tepat. Jadi sebab itu mengatasi apa masalah yang dihadapi oleh Saudara Ridwan tadi. Parlimen tak cukup orang dan sebagainya. Kita rakyat kena mengaudit performance ahli-ahli parlimen di peringkat Dewan Negara, Dewan Negeri dan Dewan Rakyat. Dan juga pasal mereka itu mewakili kita. Kalau kita tidak buat audit dari segi pandangan umum, the public, kita tidak akan menjalankan tugas tanggungjawab kita. Nak tunggu 5 tahun kemudian kami lama, atau 4 tahun kemudian, PRU 16. Tunjukkan indeks of performance setiap wakil rakyat dan pengundi-pengundi kawasan masing-masing. Mesti ada satu badan mengawasi ahli-ahli parlimen dia, performance dia di parlimen macam mana. Tak datang ke buat lawak saja ke. You listkan apa dia indeks yang perlu kita awasi. Kata ini merupakan performance oriented punya ahli parlimen yang diawasi sendiri oleh pengundi-pengundi. Kita adakan persatuan pengundi untuk menentukan ini. Banyak caranya. Bagi kita meneliti performance of our wakil rakyat. Ada peringkat negeri ke, Dewan Rakyat ke, Dewan Negara. Okey, performance of our wakil rakyat. Ini menarik ni. Cuba kita dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Ahmad Martaza. Ini pun bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, Prof, ya, terutamanya lah kepada ahli-ahli politik yang mungkin pertama kali dicalonkan untuk bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini. Kita bercakap tentang pilihan raya negeri dululah. Tapi
apa kualiti, apa perkara-perkara yang perlu dilihat oleh pengundi-pengundi sebelum membuat sebarang keputusan untuk membuang undi itu kepada individu-individu ataupun calon-calon tertentu? Okey. Menarik soalan tu, Datuk. Saya suka untuk meneliti di negara-negara lain lah dari segi kriteria untuk menjadi seorang wakil rakyat. Kita tidak perlu pergi jauh, kita melihat negara jiran kita, Thailand. Di Thailand, dia ada syarat tertentu untuk menjadi wakil rakyat. Yang pertama dari segi umur. Umur perlu mencapai kematangan. Ya, kalau kita lihat dari segi kriteria itu umur seingat saya mestilah lebih daripada 30 tahun. Kerana 30 tahun ke atas itu telah mula menunjukkan kematangan mereka dalam berfikir dan membuat keputusan. Yang kedua, mestilah mempunyai basic ijazah sarjana muda. Jadi ini juga penting. Kerana kita tidak mahu juga wakil rakyat kita, mereka ini tidak mempunyai pendidikan yang basic iaitu sarjana muda, kerana mereka akan membuat satu keputusan yang besar dalam Dewan Undangan Negeri. Dan keputusan mereka ini juga mestilah berdasarkan kepada pemikiran dan juga pengetahuan yang mereka ada. Dan sudah tentulah latar belakang pendidikan itu penting. Ya, kerana ini akan mencerminkan kematangan seseorang itu dalam membuat sesuatu keputusan. Jadi bagi saya ini syarat yang penting. Ya, mana-mana pengundi kalau mereka nak memilih seseorang calon, mestilah kalau boleh calon itu mempunyai pendidikan. Sebab itu kita lihat ada beberapa kes baru-baru ini juga di mana latar belakang pendidikan calon itu kadang-kala tidak diberikan maklumat dan fakta yang tepat. Sehingga menimbulkan kekeliruan. Kerana pada hari ini kita tak boleh nak menyatakan bahawa seseorang itu telah mempunyai ijazah sarjana muda daripada mana-mana universiti, kerana setiap orang boleh memeriksa latar belakang seseorang calon dan merujuk pada universiti berkenaan. Jadi sudah tentulah ini penting. Dan bagi saya, selain daripada pendidikan yang basic, selain daripada kematangan dari segi umur, kita juga hendak calon seperti yang disebutkan tadi mestilah berintegriti. Kita tidak mahu seorang itu dia hanya pandai bercakap semata-mata. Kalau dari segi bercakap itu, kita boleh ambil pemidato untuk menjadi calon. Kerana mereka ini lebih bijak untuk berfalsafah, lebih bijak untuk bertutur, lebih bijak untuk menarik perhatian pengundi. Kerana bukan itu kriteria yang akan menentukan seseorang calon itu layak ataupun tidak layak untuk dipilih sebagai seorang calon. Jadi bagi saya, biarlah ketelusan hati seseorang calon itu dan juga usaha beliau untuk membawa perubahan. Dan perubahan yang ingin bawa itu sangatlah penting. Kerana kalau kita bercakap dari sudut macam saya di luar bandar, di Kedah, negeri yang dari segi pembangunan agak kurang, dari segi masyarakat masih banyak yang berada dalam tahap kemiskinan, maka sudah tentulah kita hendak calon-calon itu mampu untuk membawa perubahan kepada masyarakat di tempat tersebut. Jadi sebablah bagi saya, jangan terlalu berretorika sehingga menjanjikan berbagai-bagai sedangkan dia tak mampu untuk membawa perubahan. Yang penting keikhlasan hati. Okey, sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya. Jadi banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi insya-Allah Tan Sri, di masa-masa yang terdekat ini kita duduk bersama lagi, terutamanya bila hampir-hampir ke 12 hari bulan nanti. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri Dr. Abdul Aziz Rahman. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan kita hanya mengharapkan bahawa pengundi-pengundi yang akan terlibat dalam pengundian ataupun pilihan raya negeri di 6 negeri nanti akan membuat keputusan yang tepat, akan membuat keputusan yang betul-betul akan memberi manfaat kepada negeri-negeri tersebut. Dan kita mengharapkan, lihatlah kepada prestasi, lihatlah kepada integriti yang ada dalam diri calon-calon yang akan bertanding nanti. Itu terpulang kepada pengundi-pengundi sendiri untuk membuat keputusan. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Dan jangan lupa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.